Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Okay, kalau suara saya hilang ataupun tak jelas, tolong maklumkan. Okay. Baik, kita alhamdulillah dapat menyambung lagi kelas Mutammimah daripada perbincangan semalam, dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk dalam bab baru, bab itu bab yang menceritakan isim ini dari sudut i'rab, mana pembahagian isim dari sudut i'rab. Sebagaimana telah dijelaskan pada awal kitab, isim ini dia hanya merangkumi daripada 3 keadaan i'rab saja, iaitu halah ar-raf'i wan nasbi wal jarri. Dia hanya terkandung ataupun terbahagi kepada 3 sahaja. Okay. Qala al-musannifu rahimahullah, babul marfu'ati min al-asma'i. Babu al-marfu'ati min al-asma'. Ini adalah bab menceritakan isim-isim yang rafa', maknanya al-asma' al-marfu'at, ataupun dengan ibarat yang dia sebut sini al-marfu'at min al-asma'. Kita boleh juga namakan bab ini sebagai al-asma' al-marfu'at, babu al-asma'i al-marfu'at, isim-isim yang marfu'. Baik, jadi dalam konteks yang dibawa dalam bentuk ataupun manhaj yang dibawa dalam kitab Mutammimah ni, dia lebih kepada topikal ataupun maudu'i. Maksudnya kita memahami kaedah tata bahasa itu berdasar kepada topik ataupun tajuk. Jadi apa yang dibawa di sini, kita hanya perlu ingat tajuk ataupun perlu ingat kalau kita nak kenal apakah isim-isim yang marfu', kita hanya perlu ingat isim yang marfu' tu ada berapa dan apa dia. Lain daripada tu dia bukan marfu'. Itu dia punya maksud. Maknanya secara maudu'i ataupun secara topikal. Baik. Al-marfu'atu 'asharatun. Maknanya isim-isim yang marfu' itu adalah 10. Cuma 10 ni adalah berdasar kepada istiqra' ataupun berdasar kepada kajian ahli-ahli nahwu lah. Jadi ahli nahwu tu dia perhatikan kalam al-Arab secara keseluruhannya, nassan, sama ada nasran wa syi'ran. Jadi dia dapati isim-isim yang marfu' ni tak keluar ataupun tak lari daripada 10 ini sahaja. Baik. Yang pertama, wahia al-fa'ilu. Jadi kalau nak tanda, sebab tu saya bagi tahu bagus kalau kita ada buku yang secara fizikal lah. Jadi kita boleh tanda terus, oh nombor satunya apa. Jadi kita boleh tanda. Jadi yang pertamanya yang disebut sebagai al-fa'ilu, fa'il. Kita kena ingat ini dalam bab nahwu. Jadi kita kena bezakan fa'il dengan ismul fa'il. Kena beza. Al-fa'il tu adalah yang berkait dengan nahwu ataupun dia adalah salah satu mahal i'rab. Kalau isim fa'il tu dia berkait dengan saraf, iaitu dia berkait dengan biniyah al-kalimah, mana binaan kalimah tersebut. Jadi kalau nanti kita habis belajar ni, kita boleh bezakan mana fa'il, mana ismul fa'il. Mana kena bezakan al-fa'il dengan ismu al-fa'il. Al-fa'il ni maksudnya contoh yang kita mungkin boleh
bahawa iaitu contoh seperti kalau ayat Al-Quran, yahdillahu linurihi man yasha. Yahdillahu. Jadi lafzul jalalah itu berada pada tempat al-fa'. Jadi kalau catatan, kalau kita nak catat, mungkin kita terus bawa contoh. Baik, yang keduanya adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Baik, ini kalau kita tengok istilah yang digunakan dalam mutammimah. Maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya. Baik, atau dengan nama lain, ataupun dengan nama lain, dia adalah naibul fa'il. Naibu al-fa'il. Dia dinamakan juga adalah naib al-fa'il. Contoh seperti ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi idza zulzilatil ardu. Jadi lafaz al-ardu lafaz al-ardu itu adalah merupakan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya. Ataupun dengan kata lain yang kita sebut dengan istilah yang lain ataupun disebut dalam kitab-kitab nahwu yang lain dengan nama naibul fa'il. Jadi dia adalah benda yang samalah, huwa benda yang sama. Untuk yang ketiga, al-thalith, okey. Dan sebenarnya yang ketiga dengan empat ni dia dibilang bersama, iaitu wal mubtada'u wa khabaruhu. Wal mubtada'u wa khabaruhu. Jadi untuk yang ketiga al mubtada' dan yang ketiga adalah khabar bagi mubtada'. Mana khabar bagi mubtada'. Jadi kedua-dua ini disebut sebagai isim marfu'. Disebut sebagai isim marfu'. Okay. Maksudnya tidak akan ada kita nak tasawur ada mubtada' yang tidak marfu'. Sebenarnya semua mubtada' itu marfu'. Ataupun kita nak tasawur ada khabar itu tidak marfu'. Tidak. Dia dikelaskan dalam al-marfu'at. Contohnya seperti Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Jadi lafaz jalalah Allah itu menempati mubtada' dan Rabbuna itu menempati khabar. Menempati. Dan dia adalah khabar mufrad. Yang kelimanya adalah wasmu kana wa akhawatiha. Wasmu kana wa akhawatiha. Yang kelima adalah isim kana dan saudara-saudara kana. Isim kana dan saudara-saudara kana. Akhawat ni maksudnya yang beramal seperti kana. Itu maksudnya akhawat dia. Maknanya sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kana ni iaitu adawat yang beramal seperti kana. Itu dipanggil akhawatu kana. Kalau ayat kana ataupun kalau kana ni mana contoh dalam ayat? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Jadi ini pun ada ayat dia. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Dan kalau contoh akhawat kana tu contoh salah satu akhawat dia adalah laisa. Salah satu akhawat dia adalah laisa. Contoh seperti laisu sawa'a. Jadi kalau laisu sawa'a bukan kita tengok pada sawa'a, kita kena tengok pada waw jamaah yang bersambung dengan laisa. Jadi dibaca laisu. Laisu. Okey, yang keenam wasmu af'alil muqarabati. Wasmu af'alil muqarabah. Dan isim kepada fi'il muqarabah. Fi'il muqarabah ni dia bermaksud fi'il yang menunjuk kepada hampir berlaku perbuatan. Tak berlaku lagi, tetapi nak cerita hampir-hampir. Itu maksud. Dia ada fi'il dalam bahasa Arab ni
Fa'il itu memberi maksud, perbuatan ini hampir berlaku. Ataupun dekat berlaku. Itu dia mari perkataan muqarabah tu daripada dekat tadi. Contoh perkataan kada yakadu. Kada yakadu. Jadi kalau contoh, yakadu zaituha yudhi'u. Yakadu zaituha yudhi'u. Jadi kalau kita tengok di sini adalah fa'il kada yakadu. Kada dan segala tasrif dia lah. Itu adalah salah satu daripada af'al al-muqarabah. Contoh kedua, af'al al-muqarabah asa. Asa. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Fa'asallahu. Jadi itu adalah isim kepada asa dan asa adalah salah satu daripada af'al al-muqarabah. Okay. Yang seterusnya iaitu yang ketujuh, wasmul hurufi al-musyabbahati bilaisa. Wasmul hurufi al-musyabbahati bilaisa. Dan isim kepada huruf-huruf. Laisa ni bukan huruf. Laisa bukan huruf. Tapi ada huruf-huruf yang menyerupai ataupun syabih yang diserupakan dari sudut apa? Dari sudut beramal. Mana serupa tu, musyabbahah tu dari sudut apa? Iaitu fi annaha ta'malu 'amalaha fi raf'i al-ismi wa nasbi al-khabar. Iaitu pada menasabkan isim, pada merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Jadi dia ada huruf-huruf. Dia laisa ni, ada yang kata laisa ni bukan fi'il, ada yang kata laisa ni fi'il, tapi qaul yang rajih mengatakan laisa ni adalah fi'il. Jadi ada yang huruf-huruf yang lain dia panggil ada sebahagian huruf ni dia serupa dengan laisa dari sudut dia beramal seperti laisa pada merafa'kan isim. Jadi kalaulah isim huruf ini juga dikategorikan sebagai isim yang marfu'. Dia tergolong daripada al-marfu'at. Baik, mana huruf tersebut? Okey, salah satunya adalah ma an-nafiyah al-hijaziyah. Ma an-nafiyah al-hijaziyah wa akhawatuha. Iaitu ma haraf nafi, tetapi pada lugah Hijaz ataupun pada lahjah Hijaz. Okey. Jadi kalau ma yang mengikut lahjah Hijaz, maka dia merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Dia seperti laisa dari segi amal. Dia seperti laisa dari segi amal. Contohnya, ma zaidun qa'iman. Ma zaidun qa'iman. Zaidun qa'iman. Jadi kalau kita tengok pada ma zaidun qa'iman, ma haraf nafi al-hijaziyah, zaidun isim ma. Isim ma itulah. Kemudian qa'iman tu dia jadi khabar ma yang mana nasab. Itu adalah contoh dia. Dan contoh yang lain adalah huruf lata. Lata. Dia adalah huruf lata. Dan sebagainya lah. Baik. Kemudian yang seterusnya, al-thamin. Yang ke-8-nya adalah wa khabaru inna wa akhawatiha. Wa khabaru inna wa akhawatiha. Yang ke-8 adalah khabar inna dan juga khabar akhawat inna. Jadi kalau kita ingat, kana dengan inna ni dia macam amal dia berlawanan. Cuma yang jadi marfu' ini adalah khabar inna. Kalau isim kana marfu', maka kalau inna ni khabar dia yang marfu'. Okey.
Dan akhwat dia lah. Kalau contoh inna ni, innallaha ghafurun. Jadi syahid kitanya pada ghafurun. Syahid kitanya adalah pada lafaz ghafurun. Kalau innallaha ghafurur rahim. Saya ingat itu jelas lah. Sini saya siapkan whiteboard. Seterusnya, yang ke-9 ni kita ada 10. Wa khabarul la allati linafi al-jinsi. Okey. Dan khabar la yang menafikan jenis. Jadi la ni nafi, tapi la ni dia ada la nafi mutlak dan ada la yang nafi jenis. La yang nafi jenis. Salah satu yang paling masyhur la nafi jenis ni adalah pada kalimah tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ini adalah la nafi jenis, cuma kita nak ambil contoh marfu' dianya adalah khabar dia lah. Khabar dia. Jadi kalau di sini asalnya dia ada al-istisna ataupun dia jumlah mustasna, tetapi dalam konteks ni yang datang selepas ada istisna ni dia marfu' mengikut mahal. Jadi mahal di sini dia adalah khabar kepada la. Ini adalah la-nya, tetapi la di sini bukan semata-mata la, dia an-nafiyah lil jins. Dia ada la tu menafikan biasa, dan la an-nafiyah faqat, dia ada satu la an-nafiyah lil jins. Okay. Kemungkinan kita nak tanya an-nafiyah lil jins. Bagaimana cara kita nak mengenal, Ustaz? Macam mana kita nak kenal? La ni menafikan jenis ke la ni nafi biasa? Okey. Takut ada soalan. Baik. Macam mana kita nak kenal dari segi lafzan? Maknanya nak kenal dia dari segi lafaz. Baik. Kalau saya bawa dalam jumlah yang lain, saya bawa dalam jumlah yang lain. Katakanlah saya bawa dalam jumlah contoh la rajula afdal, la rajula, la rajula afdalu, la rajula afdalu. Okay, la rajula afdalu. Min Zaidin, contoh. Min Zaidin. Katakanlah ini yang kita bawa sebagai contoh. Baik. La di sini, kalau kita tengok dalam la ni adalah la yang dibawa dalam contoh yang berkait dengan nafiyah lil jins lah. Okay. Okay. La rajula afdalu min Zaidin. Baik. Kalau la semata-mata nafi dan dia bukan kategori nafiyah lil jins, menafikan jenis, dia akan dibaca macam ni ataupun baris dia macam ni. La rajulun. La rajulun. Yang lain ni sama. La rajulun. Okay. La rajulun afdalu min Zaidin. Boleh dengar ke? Boleh, Ustaz. Okay, baik. Boleh dengar
Boleh dengar, Ustaz. Okey, baik. Baik, okey. Jadi, pengenalan dianya adalah kita tengok pada baris selepas ni. Dia panggil baris selepas la. Itu cara untuk kita mengenal. La ini nafi jenis ke ataupun la ni nafiyah. Makna nafi biasa. Okay. Kalau misal kata yang datang selepas la adalah berbaris di atas dan tidak tanwin. Kena ingat dia bukan setakat baris atas, dia tidak tanwin. Dia mansub dan dalam sama dia tidak bertanwin. Maka ini adalah pengenalan, oh ini adalah la menafikan jenis. Tetapi kalau yang datang selepas la dan dia adalah dalam keadaan marfu', maksudnya dia tidak terkesan dengan la. Ingat kata la itu tidak beramal dengan amal inna. Dia tidak beramal dengan amal inna. Maka itu adalah la an-nafiyah faqat. Maknanya dia nafi sahaja. Baik. Apa beza dari segi makna? Apa beza kalau la ini la nafi jenis dan la ini nafi biasa? Boleh dengar Boleh, Boleh Ustaz. dengar ke? Boleh dengar. Boleh dengar ke? Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Dan Ustaz stop kot. Dengar Ustaz, dengar. Boleh dengar? Boleh dengar. Boleh Boleh, Okey. Ustaz. Boleh. Sebab saya tengok Boleh. pada apa dia? Apa dia? Boleh dengar, Okey, Ustaz. baik. Sebab saya tengok pada paparan saya ni dia tunjuk berlaku. Okey, terima kasih. Sebab saya tengok paparan saya dia tulis berlaku masalah network. Tak apa. Baik, beza dia kalau la rajula dari segi makna dia menafikan jenis yang dinafikan. Contoh di sini la rajula. Rajula ni merujuk pada lelaki. Tiada sebarang lelaki yang lebih afdal daripada Zaid. Itu maksud dia. Maksudnya kalau nama lelaki, nama rajul tidak ada. Kalaulah kita kira lah. Rajul yang ada di dunia ni 1,000,000 orang. Contohlah. Maka tidak ada dalam ke-1,000,000 orang itu lebih afdal daripada Zaid. Mana Zaid yang lebih. Itu maksud dia. Okay. Jadi itu maksud an-nafiyah lil jins. Dia menafikan jenis. Dia menafikan jenis. Tetapi kalau misal kata kita sebut la rajulun, tidak ada lelaki yang lebih afdal daripada Zaid. Jadi penafian ini boleh bermaksud secara majoriti. Kalau nama lelaki secara majoriti maksudnya tak boleh mengatasi Zaid. Tetapi boleh jadi ada dijumpai, oh ini lebih baik daripada Zaid. Tapi ini yang lebih afdal daripada Zaid. Jelas perbezaan antara dua tu? Jelas. Okey, alhamdulillah. Jadi supaya kita tahulah bila kita baca satu tu dengan la nafi jenis dan satu lagi ketika bila kita baca dia tidak nafi jenis. Yang seterusnya yang ke-10 adalah okey. Jadi kalau la nafi jenis, ingat balik yang ada kita sebut semalam yang berkait dengan al-jins. Dia berkait dengan istighraq. Ini pun bermaksud istighraq lah. Jenis tu maksudnya dia istighraq pada jenis. Sebab itulah bila kita baca kalimah la ilaha, maksudnya menafikan segala Tuhan dengan ala sabili al-istighraq. Tu. Tiada Tuhan.
Maknanya tiada sebarang Tuhan illa melainkan Allah. Itu maksud istighraq. Baik. Yang ke-10, wattabi'u lil marfu'. Wattabi'u lil marfu', dan yang di-i'rab sebagai tabi'. Jadi kita kalau dalam nahwu ni dia ada at-tawabi', pengikut-pengikut. Pengikut ni dia mengikut dari segi i'rab. Mudah saja i'rab untuk pengikut ni dia adalah mengikut kepada apa yang matbu', apa yang sebelum tu. Jadi kalau sekarang ni kita dalam konteks cerita tentang marfu'at, kalaulah at-tabi' itu dia tabi' kepada marfu', salah satu daripada yang sebelum ni lah, yang 9 tu, maka dia juga dihukumkan marfu'. Cuma at-tabi' ni sebab ni permulaan, dia pun cerita tabi' ni ada 4 perkara. Maksudnya kalau yang digolongkan dalam tabi' ini adalah 4 at-tawabi' lah. Okay. Yang pertama adalah an-na'tu. An-na'tu tu maksudnya sifat. An-na'tu. Kenapa kita tak kata sifat, Ustaz? Okay, an-na'tu tu adalah merujuk kepada lafaz. As-sifah tu dia merujuk kepada makna. Sedangkan apa yang kita kendakinya adalah tabi' dari segi lafaz. Jadi sebab tu dia guna istilah na'at. An-na'tu. Contoh misal kata ja'a Zaidun al-aqilu. Telah datang oleh Zaid yang berakal ataupun yang bijak, yang cerdik. Okay. Contoh kita kata ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun al-aqilu. Al-aqilu. Baik, kalau kita tengok di sini Zaidun tu adalah contoh yang pertama al-fa'il. Jadi kita tengok ada tabi' bagi Zaid ini iaitu al-aqil, yang berakal. Jadi maka tabi' juga adalah dihukum marfu'. Seterusnya yang kedua daripada tabi' adalah al-'atfu. Yang kedua daripada tabi' adalah al-'atfu. Dan ataf yang paling jelasnya ataupun yang paling ma'ruf yang menggunakan haraf ataf. Contoh misalnya kata ja'a Zaidun, katalah saya ambil ayat yang sama, saya bezakan tabi', wa amru. Jadi wa amru. Jadi ja'a Zaidun wa amru. Okay. Telah datang Zaid dan, jadi wa ini adalah ataf. Maka ma'tuf, iaitu tabi' ini, dia juga dihukum marfu'. Jadi ataf ni dia ikut kepada yang sebelumnya. Yang ketiga adalah at-taukid. Yang disebut sebagai at-taukid. Baik, saya ambil ayat yang sama, ja'a Zaidun, cuma kita nak takkid dia. Salah satu cara takkid adalah takkid maknawi. Saya kata nafsuhu. Nanti kita akan bahaskan satu-satu tabi' ini secara lebih detail pada bab dia. Jadi ja'a Zaidun nafsuhu. Jadi nafsuhu ini adalah tabi' dan dia adalah dalam kategori taukid dan dia dihukum marfu'. Okay. Dan yang keempat adalah al-badalu. Wal-badal. Okay. Jadi katalah saya ambil dengan ayat ja'a Zaidun, cuma saya letak badal. Contoh badalnya saya letak akhuka. Jadi akhuka ni adalah badal kepada Zaidun. Maka akhuka ini pada hukum tabi' ini dia juga marfu'. Dia juga marfu'. Ja'a Zaidun akhuka.
Jadi habislah perbincangan tentang al-marfu'at secara membilang semua marfu'at. Secara membilang semua marfu'. Boleh dengar ke? Dengar ke? Boleh Ustaz. Boleh okey. Tak ada putus-putus sebab saya lancar. Lancar. Okey, baik. Okey. Baik. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada perbincangan secara detail. Maksudnya bagi setiap marfu'ah ini dalam matan mutammimah dia akan syarah satu-satulah. Jadi dia akan syarah satu-satu. Mungkin kita tak sempat nak cerita secara keseluruhan bab satu-satu ni, tapi kita ambil yang kita sempatlah. Tapi kalau ada apa-apa soalan sebelum kita masuk dalam bab al-marfu' al-awwal, maknanya isim marfu' yang pertama, boleh tanyalah. Okay, boleh terus interrupt dan tanya. Kalau tak ada, saya nak terus masuk kepada bab fa'il. Okay. Jadi bab qala al-musannifu rahimahullah babul fa'ili. Okay, al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu أو ما هو في تأويل الفعل. Sekali lagi, الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل. Okay. Ini adalah ta'rif fa'il. Jadi ta'rif fa'il ni maksudnya pelaku fi'il lah, pelaku perbuatan lah. Dia adalah isim. Jadi merujuk kepada isim ni semua yang dikategorikan di bawah isim, sama ada isim sarih ataupun isim muawwal. Itu adalah dikategorikan isim, maka boleh jadi fa'il. Isim marfu' al-marfu' lafzan atau taqdiran atau mahallan. Maknanya dia sama ada marfu' itu secara lafaz. Maknanya kita nampak alamat rafa' tu. Ataupun dia marfu' secara takdir. Contohnya dia berakhir dengan alif maksurah ke, tak boleh zahir. Ataupun dia marfu' secara mahallan. Bi fi'lihi at-tam. Itu nanti kita akan tengok dalam contoh. Jadi al-mazkuru qablahu fi'luh. Jadi syarat fa'il ni al-mazkuru qablah. Kenapa dia letak qablah dalam ta'rif ni? Maknanya fi'il bagi fa'il itu mesti disebut sebelum fa'il. Kalau dia disebut selepas fa'il ataupun selepas isim tersebut, dia tidak boleh di-i'rab fa'il. Contoh misal kata datang isim tu dahulu baru datang fi'il. Maka isim itu kita tidak boleh hukumkan pada ta'rif ini sebagai fa'il. Dia jadi benda merafakkan dia. Jadi fa'il ni dia amil yang merafakkan dia adalah fi'il dia lah. Au ma huwa fi ta'wili al-fi'li. Ataupun kalau bukan fi'il yang disebut sebelum tu, maka dia pada ta'wil fi'il. Maksudnya kalau dia tu bukan fi'il dari segi lafaz, tapi dia tu adalah pada hukum fi'il. Contoh hukum fi'il ni adalah isim fa'il, sifat musyabbahah, masdar, isim fi'il, amsilah mubalaghah, isim tafdil. Maknanya itu contoh-contoh dia bukan fi'il tetapi dia beramal seperti fi'ilnya yang fa'il. Dia merafakkan fa'il. Okay. Itu dari segi ringkasan ataupun dari segi ringkasan.
Sekejap saya punya skrin hilang. Internet ni terputus pula. Boleh dengar? Boleh Ustaz. Sekejap. Okey. Baik. Jadi pembahagian fa'il ni dia ada dua pembahagian. Wa huwa ala qismaini zahirun wa mudmarun. Maksudnya fa'ilun zahirun, fa'il yang zahir. Fa'il yang zahir ni memang kita boleh tunjuk. Ataupun boleh tentukan mana fa'il yang zahir. Jadi maknanya tidak akan ada lebih daripada dua pembahagian fa'il ni lah. Jadi dia ada fa'il yang zahir dan dia ada fa'il yang mudmar. Mudmar tu adalah yang disembunyikan ataupun tak zahir ataupun tersembunyi. Ataupun mudmar ni dia bermaksud dia dalam bentuk dhamir. Dia dalam bentuk dhamir. Itu maksud mudmar. Zahir ni maksudnya dia zahir secara jelas mana fa'il dia. Al-zahiru, jadi dia bawa contoh fa'il yang zahir ini adalah seperti firman Allah, qala Allahu. Ni kita nampak jelas Allah. Kalau tengok di sini dari segi apabila yang berkait dengan ayat Al-Quran, ini dah jadi satu etika lah. Dia mesti menggunakan rasam asmani lah. Sebab tu kalau kita tengok dia ada satu tanda bunga ni menunjuk bahawa yang dalam ni adalah ayat Al-Quran dan di dalamnya ditulis mengikut rasam asmani. Sebab tu kalau kita tengok lafz jalalah ni, Allah ni dia tulis dengan baris dia fathah. Tapi baca jangan baca macam ni lah. Dia kena baca qalallahu, bukan qalallahu. Itu salah. Walaupun dia tulis fathah macam ni, dia kena baca dengan seperti ada alif saghirah. Yang kita telah jelaskan lah kenapa penulisan macam ni, baca macam ni, apa yang di sebaliknya kita dah jelaskan sebelum ni lah. Okay. Kemudian qala rajulani. Baik, sebenarnya yang dia bawa contoh ni satu contoh dalam keadaan lafaz mufrad. Maksudnya kalau mufrad dia zahir, ada tanda i'rab dia, alamat asal dia adalah dhammah. Kalau rafa'. Kemudian qala rajulani, yang ni adalah dia bawa contoh musanna. Sebab tu rajulani dia tanda dia adalah alif alisnaini yang menjadi tanda rafa' kepada musanna. Kemudian wajah al-mu'adziruna, ini contoh apa dia yang, jadi kalau kita tengok rajulan di sini adalah fa'il dia adalah rajulani. Fa'il dia adalah rajulan dan rajulani adalah dalam keadaan rafa'. Cuma alamat rafa' dia adalah berbeza dengan yang pertama lah, sebab ni isim mufrad, yang ni isim musanna. Kemudian wajah al-mu'adziruna, ini contoh yang seterusnya. Al-mu'adzirun ni adalah fa'il, tetapi alamat rafa' dia berbeza dengan yang dua sebelum ni, sebab dia adalah
jamak muzakkar salim. Kemudian yauma yakunun nasu. Ini dia bagi contoh fi'il yang apa dia? Yang bukan fi'il madhi lah. Dia bagi contoh fi'il mudhari' pula, tapi sama yang datang selepasnya di i'rab sebagai fa'il, isim mufrad. Kemudian wa yauma idzin yafrahul mu'minuna. Jadi sama ini dia nak bagi perbezaan contoh dari sudut kalau fi'il tu fi'il mudhari'. Kemudian yang contoh qala abuhum. Ini contoh walaupun ni fi'il madhi tapi dia nak buat contoh dari segi isim asma as-sittah ataupun yang dikenali juga dengan asma al-khamsah. Isim 5 yang mana tanda i'rab dia dengan huruf. Okay, wal mudmaru nahwu qaulika, dan bahagian kedua iaitu bentuk fa'il ini adalah bahagian yang dia dalam bentuk dhamir. Mana fa'il itu dalam bentuk dhamir. Nahwu qaulika, seperti perkataan kamu, darabtu wa darabna ila akhirah. Ini maksud dianya mudmar yang disebut sebagai dhamir muttasil, yang disebut sebagai dhamir muttasil. Jadi kalau kita tengok darabtu tu, tak tu yang bersambung dengan darabat, dia adalah dhamir muttasil, iaitu untuk mutakallim wahdah. Kalau na tu maksudnya mutakallim ma'al ghairih ataupun mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Okey. Ataupun yang juga disebut al-mu'azzam nafsuh. Dia tu macam bukan ma'al ghairih tapi dia nak cerita dengan kebesaran. Darabna tu, na tu boleh digunakan pada maksud itu. Maknanya kalau dia bukan ma'ghairi bersama dengan yang lain, dia bermaksud al-mu'azzam nafsuh, yang diagungkan, dimuliakan diri seorang tu, dia boleh cakap dengan na, dengan kita. Jadi kama taqaddama ila fi fasli al-mudmar, sebagaimana yang telah terdahulu dalam fasal cerita tentang isim mudmar. Kalau kita tengok balik pada isim mudmar yang baru kita lepas dalam al-ma'arif. Okay. Kemudian tadi dia ada cerita tentang tadi yang fa'il yang merafakkan fa'il, dan mana contoh yang kalau dia tu dalam kategori apa dia? Ta'wil fa'il. Okey, contoh yang nak dibawa di sini adalah wallazi fi ta'wilil fi'li, dan contoh pada ta'wil fi'il iaitu dia bukan fa'il tetapi dia beramal dengan amal fa'ilnya, iaitu contoh lafaz yang kita tengok di sini, nahwu aqaimun az-zaidani. Nahwu aqaimun az-zaidani. Aqaimun. Jadi kalau kita tengok di sini aqaimun, tu di sini ni adalah apa dia? Istifham lah. Qaimun ni sebenarnya mubtada. Okey. Qaimun ni adalah mubtada. Qaimun az-zaidani. Okey. Jadi pada di sini az-zaidani kita tak boleh kata khabar. Ustaz, apa? Ini adalah zaidani khabar, bukan? Dia disebut sebagai fa'il sadda masaddal khabar. Dia adalah fa'il kepada apa dia, wasaf qaim. Jadi qaimun az-zaidani dengan maksud adakah dua orang zaid itu berdiri, ataupun adakah berdiri dua orang zaid. Dia macam aqama zaidani. Dia macam aqama az-zaidani, tetapi tidak digunakan fa'il, tetapi di sini digunakan sesuatu yang fi ta'wilil fi'li, pada ta'wil fa'il, iaitu isim fa'il. Sirah isim fa'il yang kita telah sebutkan tadilah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala. Okey, contoh yang kedua adalah mukhtalifun alwanuhu. Jadi kalau kita tengok di sini alwanuhu ni marfu',
tapi dia marfu' sebab apa? Maka dia sebenarnya di sini kita kata dia adalah fa'il kepada makna yang ada di dalam mukhtalifun. Dia adalah fa'il kepada makna yang ada di dalam mukhtalifun, yang mana mukhtalifun ni dia adalah ismul fa'il ya'malu 'amal al-fi'li yarfa'u al-fa'ila wa yansibu al-maf'ula. Jadi mukhtalifun ni dia adalah isim fa'il, tetapi di sini dia ya'malu 'amal al-fi'li. Dia seperti fi'il mudhari'. Kalau bukan ayat Quran, kita boleh letak makna dia. Apa makna mukhtalifun alwanuhu? Dia adalah sama makna dengan lafaz kalau kita tulis fi'il dianya adalah yakhtalifu alwanuhu. Yakhtalifu. Yakhtalifu alwanuhu. Jadi mukhtalifu alwanuhu tu makna dia yakhtalifu alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya. Yakhtalif ni bermacam-macam, bukan satu lah. Maknanya dia banyak, bercampur-campur, ataupun yang disebut sebagai berwarna-warni. Itu maksud dia. Jadi itu adalah perbahasan berkait dengan apa dia? Pembahagian fa'il. Pembahagian fa'il. Nanti kita akan masuk berkenaan dengan hukum-hukum fa'il. Jadi dia akan detailkan di sinilah. Bagi fa'il ni dia ada beberapa hukum. Apakah hukum-hukum dia yang kita wajib ketahui? Maksudnya ni bila sebut ini fa'il, dia mesti mencukupi segala hukum-hukum yang berkait dengan fa'il. Cuma yang tu nanti kita akan sambung dalam kelas akan datang lah, sebab kalau kita tengok pada bahagian ni, perbincangan ni agak beberapa lah, sebab hukum-hukum fa'il ni dia ada beberapa hukum. Nama lagi ahkam. Ahkam tu maknanya jamak lah, dia bukan satu lah. Okey. Baik, jadi untuk setakat ini, untuk kelas malam ni, itu sahaja yang sempat kita kongsikan dalam kelas pada malam ini. Jadi untuk ada ruang 1 minit ni, saya bagi ruang kalau ada soalan. Kalau ada apa-apa soalan, insya-Allah. Assalamualaikum. Maaf, saya tak boleh buka. Assalamualaikum, sila. Saya ada soalan. Kan yang untuk takwilul fi'li itu kan Ustaz, adakah macam kan kita boleh guna isim fa'il dan sewaktu dengannya untuk menggantikan fi'il kan? Adakah dia berlaku disebabkan ada sebab, Ustaz? Maksudnya macam ada sebab dia yang dia dijadikan macam tu. Kenapa tak guna fi'il kan? Maknanya kenapa guna selain daripada fi'il? Okey, baik. Okey, baik. Baik, terima kasih atas soalan ni. Saya bagi contoh ataupun contoh yang dalam ni. Baik, contoh yang diberi tadi. Contoh yang diberi tadi. Baik, di mana keadaan contoh tak digunakan fi'il, tetapi digunakan kalau di sini dia bagi contoh isim fa'il. Okay. Baik, dari segi lafaz, isim fa'il dia ada membawa maksud tertentu lah. Walaupun dari segi amal, dia beramal seperti fi'il dari segi lafaz. Bila dia kata beramal dengan amal fi'il, dia beramal dari segi lafaz, tapi makna berbeza. Makna berbeza. Baik, kenapa dalam konteks seumpama ini, contoh di sini, kenapa dia tak gunakan fi'il sebagaimana soalan tu lah. Baik, kalau contoh digunakan fi'il, contoh misal kata, katalah fi'il, dia guna tu fi'il madhi. Aqama az-zaidan. Memang pada segi aqaimu tu maknanya makna
dia ada apa? Boleh kalau dari segi untuk mudah faham. Macam kita kata seperti fi'il ni lah. Aqama az-Zaidan. Ataupun dia tak gunakan fi'il madhi, dia gunakan fi'il mudhari'. Ayaqumu az-Zaidan. Okay. Apabila kita bahaskan keadaan, ada keadaan yang ditakwilkan dengan fi'il. Maksudnya ada keadaan dia tak guna yang kita sebut macam aqama az-Zaidan ataupun ayaqumu az-Zaidan, tetapi kita gunakan aqaimun. Okay, aqaimun. Kalau jawapan terbesar kenapa? Jawapan terbesar kenapa? Maka dia adalah berada pada makna lafaz ini. Maknanya dia berkait dengan makna. Kalau misal kata lafaz madhi, maka dia merujuk kepada sesuatu fi'il qad madha. Perbuatan itu telah berlalu. Maksudnya kalau soalan ni ataupun lafaz ayat ni jadi macam ni, dia jadi makna macam ni. Adakah telah berdiri dua Zaid itu? Sebab dia gunakan qama. Itu makna lafaz qama. Jadi dia tidak bermaksud pada masa pertanyaan tu kedua-dua itu ditanya sedang berdiri, masih berdiri atau tidak. Tak. Sebab aqama ni bermaksud adakah telah berdiri. Boleh jadi pada masa soalan ni ditanya ataupun perkataan ni ditanya, Zaid ini telah duduk ataupun telah tidur ataupun yang penting dia tidak berdiri dah. Sebab qama tu merujuk kepada qad madha. Yang kedua, kalau digunakan ayakumuz Zaidan, yakum kan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' dia bermaksud al-hal wal istiqbal. Dia bermaksud perbuatan itu merujuk pada sekarang ini sedang berlaku ataupun dia merujuk istiqbal tu maksudnya berterusan selepas daripada percakapan. Maksudnya adakah sedang berdiri ataupun adakah masih berdiri dua orang Zaid. Itu maksud ayaqumu az-Zaidan. Okay. Itu maksud kalau digunakan fi'il mudhari'. Tetapi kalau digunakan isim fa'il ini dia salah satu wasaf. Wasaf ni maksudnya sifat. Biasanya kalau isim fa'il, sirah isim fa'il ni dia memberi maksud as-subut. Dia memberi maksud as-subut. Maksudnya dia memberi maksud tetap. Jadi seolah-olah aqaimuz Zaidani dia nak memberi maksud adakah sedang berdiri dan masih tetap berdiri dua orang Zaid. Boleh jadi dua orang Zaid ni dia kerja sebagai pengawal ataupun penjaga pintu. Kan kalau kita tengok ada gambar penjaga pintu di istana Buckingham ke apa di England tu kan, dia nampak kita kata ni orang ke patung sebab dia duduk berdiri tegak gitu. Contoh macam tu, berdiri tegak gitu. Orang ke patung kan. Lepas tu ada dia buat kacau hidung lah apa, tengok-tengok orang tu bergerak. Orang rupanya. Jadi maksudnya qaim ni dia seolah-olah nak menyifatkan ada suatu bentuk makna tambahan iaitu as-subut. Maknanya tetap dengan perbuatan berdiri yang makna itu tidak digambarkan pada fi'il. Kalau fi'il ni biasakan dia merujuk pada action kan, motion ataupun dia merujuk pada pergerakan. Tapi kalau misalnya kata yang tidak bergerak tu macam mana? Itu merujuk pada sifat yang tetap. Jadi sebenarnya pada pemilihan lafaz yang tidak menggunakan fi'il, ini adalah kerana dalam situasi itu dia menghendaki makna tersebut ataupun dia tidak hendak makna fi'il lah. Itu sebab ada ketika lafaz itu tidak digunakan fi'il
tetapi dia gunakan lafaz yang lain, tetapi lafaz yang digunakan itu masih beramal dengan amal fi'il dari sudut. Dia beramal dari sudut apa? Dari sudut dia merafakkan fa'il ataupun dia merafakkan isim yang datang selepasnya dan dihukumkan fa'il. Okey? Jelas Itu Jelas. jawapan yang saya beri. Okey, baik. Jadi saya rasa untuk pertemuan kali ini setakat itu sahaja. Sehingga kita bertemu di lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.